Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Mariam Zanariah Ibrahim. Tumpuan berita, Kerajaan Sarawak akan memperkenalkan Undang-Undang Dana Berdaulat dengan membentangannya pada persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak bulan November nanti. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, simpanan dalam dana berdaulat ini membolehkan pendapatan Sarawak meningkat dan memberi tumpuan kepada pembangunan dan peningkatan pendidikan anak-anak Sarawak. Bermakna surplus kita pun pendapatan kita simpan dalam sovereign fund untuk masa depan anak kita. Kalau tu banyak, kita akan tumpukan kepada pendidikan anak Sarawak. Kita dah ngampun ketin asetnya kita dah ampun ketin. Hanya pembelajaran aja, sukatan belajar daripada ketin Australia. Aset Swinburne kita ampun. Universiti Teknologi di Sibu kita ampun 100%. ICAT dinaik taraf menjadi University College. Dan juga kita ada Centec dari sudut talent development. Kalaulah kita mempunyai keadaan keuangan terteguh, maka kita akan dapat beri beasiswa pinjaman kepada anak kita. Mungkin pendidikan tertiary kita beri free kepada anak kita. Itu niat saya lah. Tapi kita mesti ada keadaan keuangan kita yang kukuh. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Gawai Raya dan merasmikan pelancaran projek Integrated Community Centre Fasa 2 Taman Jelita Jaya of Taman Tunku di Miri pada Ahad. Menurut Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari, beliau yakin Kerajaan Sarawak sekarang ini menuju aliran pendapatan yang baik dan membangun dengan baik. Jelas beliau lagi, dasar strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 membolehkan masyarakat berkembang maju berteraskan kepada inovasi yang akan meningkatkan pendapatan isi rumah secara menyeluruh hingga ke tahun 2030. Dalam pada itu, Premier Sarawak turut meminta anak-anak muda melanjutkan pendidikan dalam bidang kemahiran di Sentex bagi melahirkan tenaga kerja berkemahiran untuk terus membangunkan Sarawak. Kita sebab salah apabila kita membangun, employment kita ada, tapi wang kita si cukup. That become our masalah. Jadi apabila kita dengar projek di umum kita berjalan tapi slow, disebabkan oleh kerana tu lah si cukup wang kerja dan juga bahan binaan dapat kita beri. Kalau nya agak naik nak, kita dapat rondeng tingkatkan variation order. Tapi pekerja tu kita pun problem. Jadi sebabnya saya minta anak-anak muda pergilah ke Sentek. Tingkatkan kemahiran kita dari sudut teknologi. Kita gunakan teknologi. Kelapa sawit. Sementara itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari menegaskan Sarawak tidak mempunyai masalah dalam menyerlahkan konsep keluarga Malaysia seperti yang diilhamkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Katanya perpaduan dalam kalangan rakyat negeri ini membolehkan gabungan Parti Sarawak GPS meraih kemenangan besar 76 kerusi dalam pilihan raya negeri ke-12 yang lepas. Malah jelasnya keadaan politik Sarawak yang stabil dan kedudukan kewangan yang kukuh membolehkan kerajaan GPS meneruskan pembangunan negeri mengikut perancangan untuk mencapai visi muncul negeri maju pada 2030. Kita bertuah kerana wang pemimpin sebelum saya telah menjalankan tugas dengan begitu baik. Maka saya nyambut pun, saya tambah baik apa yang saya terima. Tapi yang kita rasa bersyukur ialah keadaan Sarawak politiknya stabil. Nombor duanya keadaan kewangan pun boleh tahan juga. Apabila kita ada keadaan kedudukan keuangan kita mantap, jadi kita dapat deliver apa yang dikandiki oleh orang. Ujarnya lagi, apabila Kerajaan Sarawak mempunyai kewangan yang kukuh, projek pembangunan di negeri ini akan diteruskan demi manfaat kepada rakyat. Dan kita insya-Allah asal rezeki kita ada, kita laksanakan. Saya Tok Sigi, apabila saya kata insya-Allah kita luluskan, kita beri, tapi kita mesti tunaikan janji. Di Miri saya madah dengan mayor saya akan bangun Miri Hall kita.
Waktu saya datang selepas jadi ketua menteri. Dah berdiri dah. Malam tu saya nanggap berapinya bangunan Miri. Satu tarikan, tak? Satu tarikan, dan kita bangunkan juga projek-projek yang memberi manfaat kepada rakyat. Dan tu semua berkisar kepada kedudukan keuangan. Dalam pada itu, beliau mendedahkan peperangan yang berlaku di antara Rusia dan Ukraine telah menyebabkan kenaikan harga minyak di pasaran dunia dan ini memberi kesan yang baik kepada Sarawak dari segi cukai minyak dan gas. Kena saya nyebut tu dalam bajet saya calculate based on $70 per barrel. Dan harga minyak daripada masalah Ukraine, daripada bulan 11, bulan 10 tahun yate hovering between 100 to 115 US dollar. Hari itu 120. Bermakna kalau harganya begini disebabkan berperang, bukan kita juga berperangnya berperang. Jadi maknanya based on saya pun budget ada beza tambahan. Kalau 70, 120 berapa bah? Berapa bah? 50 US dollar. Kali dengan 4, 200. Tambah beliau lagi, dasar strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 membolehkan pertambahan ekonomi berjumlah 64 bilion ringgit dengan memperoleh 6% hingga 8% pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK negeri. Dalam pada itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari sekali lagi menegaskan penggunaan gelaran Premier bagi Sarawak seperti yang telah diluluskan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak pada Februari lepas mempunyai maksud dan keperluan selepas Perjanjian Malaysia 1963 MA63 diiktiraf Parlimen pada 2021. Jelasnya mengikut MA63, Sarawak merupakan sebuah wilayah selain Persekutuan Tanah Melayu, North Borneo, Sabah dan Singapura. Sebabnya perlembagaan Malaysia telah dipindah dan mengiktirafkan Perjanjian Malaysia. Dalam Perjanjian Malaysia ada 3 wilayah, sebenarnya 4 lah. Persekutuan Tanah Melayu, Marek, North Borneo, Sabah, Sarawak, Singapura. Signatory-nya 4 signatory wilayah. Dan Persekutuan Melayu termasuklah Pinang, Pulau Pinang dan Melaka. Setidaknya CEO-nya digelar Ketua Menteri. Tapi ada kabinet. Sabah Sarawak, Ketua Menteri, ada kabinet. Sebab apa? Kita wilayah. Jelasnya lagi, apabila Sarawak telah diiktiraf sebagai wilayah, taraf Ketua Menteri Sarawak tidak sama dan ini perlu diubah mengikut negara-negara Commonwealth yang turut menggunakan gelaran Premier. Apabila dah iktiraf wilayah, saya pun pindah. Ni boleh kita setaraf dengan Ketua Menteri Melaka dan Pulau Pinang. Kita yang besar daripada Pulau Pinang. Ubahlah ngikut Commonwealth. Premier. Tinggi pada Ketua Menteri, dikit je rendah daripada Perdana Menteri. Katanya selain gelaran Ketua Menteri digantikan kepada Premier, turut berubah gelaran Menteri Muda kepada Timbalan Menteri bagi menunjukkan kuasa dalam pentadbiran, khususnya apabila berada di luar negara selain untuk kepentingan Sarawak. Dalam majlis sama, Premier Sarawak telah meluluskan 7 projek yang telah dipohon Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan 2, Pembangunan Usahawan Dr. Ripin Lamat. Dalam majlis sama, Premier Sarawak telah meluluskan 7 projek yang telah dipohon Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan 2, Dr. Ripin Lamat. Jelasnya 7 projek yang berjumlah 24.1 juta ringgit itu diluluskan selepas mengambil kira kedudukan kewangan Sarawak dan juga sokongan padu yang diberikan penduduk kepada GPS pada PRN 12 lepas. Integrated Community Center Pasar Teri, 5 juta. Taman Tamu Jalan Tunku, 6 juta. Masjid untuk Angkatan Tentera kita di Miri, menang juga lah setidaknya, susah juga sedang masjid. 3.5 juta katanya tadi lah.
Gereja San Bernadette, Simpang Berkenu. Dewan Serbaguna Perumahan Lapangan Terbang, masuklah badminton dan bola keranjang. Bina baru 25 pintu rumah panjang. Tuan rumah Jos Sirai. Ada Jos itu? Ada tuan rumah bisik non itu? Bisik ya? Ya. Dahya bina baru 27 pintu rumah panjang tuan rumah Morris. Mendiang tuan rumah Bulin. Bisik. 7 permohonan projek diluluskan Premier Sarawak di Dun Lambir adalah seperti tertera. Sementara itu, permohonan jalan raya dual carriageways dari Lambir ke Supupok akan diperhaluskan dengan meminta Jabatan Kerja Raya JKR memberikan kos terperinci bagi pembinaan jalan tersebut. Dr. Ipin dalam ucapannya berkata, projek Integrated Community Centre PICC Fasa 2 Taman Jelita Jaya of Taman Tunku kini sedang rancak dilaksanakan. Berkenaan dengan pelancaran PICC Fasa 2, ini adalah projek yang telah diluluskan oleh Yang Amat Berhormat Premier sebanyak 2 juta, yang mana fasa pertama telah siap pembinaannya yang dirasmikan pada Ogos 2020, itu semasa kita menghadapi pandemik COVID-19, tetapi telah siap dibina dan selesai pada November 2021. Kos bagi projek fasa pertama adalah RM1 juta dan telah siap, yang mana komposisinya adalah Dewan Komuniti dengan 4 gelanggang badminton. Dan PICC Fasa 2 adalah padang futsal sebanyak 2 gelanggang padang futsal, 1 padang bola sepak junior iaitu untuk kanak-kanak, dan juga kita ada gimnasium, kita ada mini balai polis. Katanya cadangan pembinaan PICC Fasa 3 merangkumi padang bola sepak dewasa yang dilengkapi dengan lampu, trek basikal dan jogging serta perpustakaan komuniti dengan kos RM5 juta juga telah diluluskan Premier Sarawak. Laporan seterusnya, sebuah pusat psikologi akan diwujudkan di Sarawak sebagai sistem sokongan untuk komuniti. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, Kerajaan Sarawak kini dalam usaha menubuhkan pusat berkenaan bagi menyediakan perkhidmatan sewajarnya kepada masyarakat. Ujar beliau, pihaknya akan membuat pengumuman rasmi mengenai perkhidmatan yang ditawarkan selepas semua perkara berkaitan membabitkan lokasi, struktur dan sebagainya sudah ditetapkan. Sekarang ini memang ada perkhidmatan untuk kaki tangan kerajaan. Ada perkhidmatan juga di misalnya di jabatan, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Jabatan Wanita, ada dalam persatuan, but we are also concerned about those in the community, yang dalam community. Bila semua dah selesai, apa yang perlu kita selesaikan sekarang ini, semuanya dah boleh berfungsi, operate, insyaAllah kita akan maklumkan. Sekarang kita di peringkat dah kenal pasti bilangan, kita buat mapping supaya kita tahu di mana kekurangan, bahagian mana kurangnya dan sebagainya. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan Hari Keluarga Sarawak 2022 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada Sabtu. Tambah Datuk Seri Fatimah, ia juga termasuk mengenal pasti golongan profesional yang berperanan penting untuk membantu merealisasikan hasrat berkenaan. Kita melihat sumber-sumber yang ada di negeri Sarawak, iaitu dari segi kaunselor, psikiatris dan yang seumpamanya. Selain daripada itu, ada yang kita panggil sebagai coach pun kita bawa masuk juga. Sebab mereka ini juga memain peranan, sebab mereka biasa dalam komuniti, mereka juga boleh membantu. Dalam kita merancang untuk memberi perkhidmatan ini, kita perlu tahu di mana mereka berada. Sebab kaunseling ini boleh dilakukan atas talian, tetapi juga kadang-kadang perlu dari segi fizikalnya. Terdahulu semasa berucap, beliau mengumumkan Pusat Sokongan Sosial Komuniti CSSC yang pertama di Kuching akan dirasmikan oleh Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg dalam masa terdekat. Katanya ia merupakan pusat rujukan intervensi sosial pertama di Sarawak dan akan memberi impak positif dari segi inklusiviti sosial dan kesejahteraan komuniti rentan, berisiko serta yang menghadapi masalah sosial.
perkhidmatan yang kita tawarkan di situ ialah it's like UTC, minor UTC. Semua perkhidmatan di bawah kementerian kami boleh didapati di situ. And then it is a venture between government and private sector. Di situ nanti ada food bank, ada tempat training center, ada tempat for victims of domestic violence, counselling untuk mendapat counselling dan juga bantuan lain. There's a kitchen soup, and also there will be a place for our transit place for our homeless. So that is the concept of our community social support center, the first one, which we are going to open soon to the public, inshallah. And this will be followed by other centers in other divisions. Dalam majlis itu, Datuk Seri Fatimah menyampaikan hadiah bagi pertandingan mencipta logo Hari Keluarga Sarawak, pertandingan gambar keluarga terbaik, pertandingan keluarga Juh Beribe paling sporting, termasuk penyampaian cenderahati kepada moderator jemputan. Sambutan Hari Keluarga Sarawak 2022 yang julung kali dianjurkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Sarawak pada tahun ini adalah berkonsepkan santai keluarga dengan pelbagai bentuk aktiviti seperti riadah, aktiviti pendidikan dan kesihatan keluarga, jualan usahawan mikro kebajikan serta forum kekeluargaan. Keperkembangan di Belaga, penganjuran Pesta Adat Saviak Kajang sangat signifikan dalam menyatupadukan kaum-kaum Kajang yang terdiri daripada 5 sub-etnik seperti Kejaman, Sekapan, Punan, Lahanan dan Sihan. Menurut Menteri di Jabatan Premier Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Kakus, Datuk John Ziki Tayai, penganjuran pesta itu juga menjadi platform yang terbaik untuk menyatupadukan kaum yang kecil ini di bawah satu payung di dalam Persatuan Kajang. Malah katanya, pesta itu juga sebagai satu landasan untuk menonjolkan permainan dan adat kaum Kajang yang pelbagai dan unik dan lain daripada yang lain. Pesta seperti ini adalah sangat besar artinya. Satu, seperti yang telah dinyatakan, ialah untuk menyatu padukan terutamanya kaum-kaum Kajang. Sampai sekarang pun saya belum pasti berapa etnik dalam kaum Kajang sekarang. Ada 5 ke 6? 5. Mungkin ada lebih lagi, kita tidak tahu. Tapi yang kita ketahui pada masa ini ada 5 suku kaum, yaitu dalam Kajang. Jadi dalam beberapa suku kaum ini adalah etnik yang kecil. Dan begitu juga telah dinyatakan oleh pengurusi majlis kita, Saudara Penghulu Jackson tadi, Kejaman hanya 2 rumah Kajang di dunia. Datuk John Ziki berucap demikian pada majlis perasmian Pesta Adat Saviak Kajang peringkat daerah Belaga di Rumah Kejaman Lasah, Long Segaham pada Sabtu. Beliau dalam pada itu menyarankan agar Pesta Saviak dibuat di tempat lain selain dari Belaga untuk mengetengahkan lagi adat-adat kaum Kajang. Terdahulu, Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Liwan Lagang dalam ucapannya menyeru penduduk di situ menolak ahli politik bermusim dan menyokong Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS pada pilihan raya umum PRU ke-15 nanti kerana telah terbukti membawa aspirasi rakyat. Politik ada yang bermusim. Jangan pilih politician yang bermusim. Jangan pilih politician, jangan sokong politician, jangan ikut politician yang hanya muncul pada pilihan raya. Sokonglah parti, sokonglah kerjaan seperti GPS yang telah terbentuk, yang telah bukti membawa aspirasi rakyat. Beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Belaga turut mengucapkan terima kasih atas sokongan dan kepercayaan penduduk di situ pada pilihan raya negeri ke-12 yang lalu sambil menambah Long Segaham merupakan kubu kuat GPS. Dalam program itu, Datuk John Ziki telah meluluskan peruntukan berjumlah RM30,000 kepada Persatuan Bangsa Kejaman Sarawak, RM10,000 kepada kaum ibu dan RM10,000 kepada belia Rumah Kejaman Lasah. Datuk Liwan pula menyumbang sebanyak RM15,000 kepada JKKK Rumah Kejaman Lasah dan RM10,000 untuk kaum ibu.
Selain itu, Adun Murum Kennedy Chuk Pai Ugon turut menyalurkan RM10,000 kepada pihak penganjur dan RM3,000 kepada kaum ibu. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Mariam Zanariah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.